Salam sejahtera kami ucapkan kepada semua. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum itu, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Victoria Chow binti Adam Chow, Norish Fahana, Kamali Mastura dan Nazih Naufal. Terdapat dua tokoh yang kami akan kemukakan. Yang pertama, Abdullah Munshi dan yang kedua, Asma Haji Omar. Kami akan memulakan dengan biodata atau latar belakang Abdullah Munshi. Nama sebenar Abdullah Munshi ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau telah didahirkan pada tahun 1796 Masihi bersamaan dengan tahun Hijrah 1211 di Kampung Majid atau dikenali sebagai Kampung Pali oleh masyarakat Keling. Abdullah Munshi juga berasal daripada keturunan Arab dan India dan mendapat gelaran Munshi seawal 11 tahun akibat daripada mengajar askar-askar Melayu di Melaka. Beliau juga mengajar askar-askar India dan British dalam bahasa Melayu. Beliau telah mula bekerja dengan bapanya dengan menolong menyalin dokumen-dokumen penting. Seterusnya ialah peranan Munshi Abdullah. Beliau telah dilantik sebagai jurutulis dan penterjemah ketika Stamford Raffles membuat lawatan ke Melaka. Beliau telah menyalin hikayat, menulis surat kiriman dan menulis syair. Pada usia 27 tahun pula, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada Paderi Mills dan C.H. Thompson. Pada 1815, beliau menggunakan peralatan di kediaman Paderi Milner untuk membuat huruf, mengatur dan juga mencetak buku serta surat. Munshi Abdullah mengikuti Raffles ke Singapura dan terus menjadi jurutulis dan jurubahasa Raffles. Seterusnya, Munshi Abdullah juga telah mengikuti Raffles ke Singapura dan terus menjadi jurutulis dan jurubahasa Raffles. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pemikiran tokoh Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Munshi Abdullah telah menulis sebuah karya pertamanya pada tahun 1830 yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Bagi Munshi Abdullah, perkembangan bahasa Melayu bukan sahaja melibatkan melalui karya kesusastraan. Namun, Munshi Abdullah juga menyedari betapa pentingnya buku nahu bahasa tersebut. Bagi Munshi Abdullah, sesuatu nahu bahasa itu tidak dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Hal ini kerana apabila sesuatu bahasa itu dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukanlah bahasa Melayu. Hal ini kerana orang asing tersebut hanya mengkaji bahasa tersebut untuk kepentingan tertentu dan bukanlah berdasarkan kajian ilmiah. Beliau juga melihat bahawa nahu bahasa Melayu itu ditulis oleh orang asing untuk pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri dan cuba dipaksa untuk masuk ke dalam bahasa Melayu. Saya teruskan dengan hasil karya Abdullah Munshi. Yang pertama ialah kisah pelayaran Abdullah yang mengisarkan tentang sebuah karya sastra Melayu oleh Abdullah Abdul Qadir Munshi yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1838 di Singapura dan dianggap sebagai teks sastra Melayu pertama yang diterbitkan secara komersial. Karya ini menceritakan pelayaran Abdullah dari Singapura ke Kelantan dengan temannya Grandpa dan Baba Quran untuk menyerahkan surat daripada Sir George Bonham iaitu Gubernur Negeri-Negeri Selat untuk Sultan Kelantan. Tulisannya merangkumi pengalamannya ketika singgah di Pahang dan Terengganu serta apa yang dialami oleh beliau di Kelantan. Karya ini juga mengandungi nasihat-nasihat yang diberikannya kepada raja-raja Melayu dan juga perbandingan antara sistem pemerintahan Inggeris dan sistem pemerintahan tradisional Melayu. Seterusnya, hasil karya kedua ialah Hikayat Abdullah di mana merupakan kisah pengembaraan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Gaya penulisan Abdullah yang unik dipaparkan secara jelas dalam teks ini dan isinya disampaikan dalam bahasa Melayu yang sederhana dan kontemporari. Tidak seperti karya-karya klasik sastra Melayu yang kebiasaannya mengandungi fantasi dan cerita legenda, karya Abdullah berkisarkan tentang realisme. Kemudian saya akan menerangkan tentang biodata diri atau latar belakang Asma Haji Omar atau dikenali sebagai Profesor Emeritus Asma Haji Omar. Beliau telah dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Citra Kedah, Darul Amain. Beliau merupakan wanita Melayu Malaysia yang terawal yang memperolehi PhD dan wanita pertama yang memegang jawatan timbalan naib kaunselor di universiti.
Beliau juga merupakan pejuang bahasa dan ilmuwan yang melahirkan ribuan pelajar yang bertaburan di seluruh negara. Dan Asmah Haji Omar juga merupakan penulis atau editor puluhan buku yang kesemuanya menjadi rujukan penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Seterusnya ialah peranan Asmah Haji Omar. Beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Beliau juga telah melibatkan diri dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan bahasa. Beliau juga menjalani pendidikan dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang tata bahasa, fonologi, semantik, perkamusan, dialektikologi, sosiolinguistik dan perancangan bahasa Melayu. Malah, beliau juga telah membuat penyelidikan terhadap bahasa Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Malah, beliau turut membuat kajian lebih daripada 22 bahasa, termasuklah bahasa suku kaum Bajau, Bidayuh, Kadazan, Iranom, Lun, Dayeh, Murut, Paitan dan Sujuk di Sabah. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Asmah Haji Omar telah memberikan pemikiran berkaitan susur galur sejarah bahasa Melayu, pemikiran berkenaan bahasa dan alam Melayu, dan akhir sekali berkaitan wacana. Berkaitan dengan pemikiran tentang susur galur bahasa Melayu. Susur galur bahasa Melayu ini mempunyai pemahaman lengkap melalui ensiklopedia. Ensiklopedia ini memerihalkan perkembangan bahasa Melayu melalui sintaksis, morfologi, nahu bahasa dan sebagainya. Yang menariknya, ensiklopedia ini menjelaskan perkembangan bahasa Melayu atau genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua, malah kemungkinan menjadi salah satu bahasa tertua di dunia. Selain itu, bahasa Melayu juga merupakan rumpun bahasa Austronesia yang terdiri daripada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polinesia. Bahasa-bahasa yang terdapat di wilayah Nusantara seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina juga menggunakan bahasa Melayu. Pemikiran tokoh Asmah Haji Omar berkaitan bahasa dan alam Melayu terbahagi kepada dua, iaitu kepada bahasa kanak-kanak atau bahasa orang dewasa. Melalui penelitian terhadap kanak-kanak, bahasa kanak-kanak ini khususnya adalah bahasa penuturan, iaitu sebagai bahasa pertama atau bahasa orang dewasa. Dalam bahasa orang dewasa pula, Asmah Haji Omar melihat pemikiran orang Melayu dalam perhitungan, konsep ruang dan waktu serta cara mengeluarkan arahan dalam bentuk tulisan. Contohnya, kita dapat melihat penggunaan bahasa Melayu dalam peperiksaan. Akhir sekali, pemikiran tokoh Asmah Haji Omar berkaitan wacana. Wacana ini terbahagi kepada dua, iaitu wacana akademik dan wacana temuduga dan wawancara. Istilah wacana akademik bermaksud hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosioretorik dan bahasa. Seterusnya, wacana temuduga dan wawancara. Asmah Haji Omar telah memperlihatkan wacana temuduga dan wawancara sebagai topik tersendiri kerana terdapat jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Tujuan pertama wacana ini adalah untuk memberi huraian dan penjelasan tentang apa yang berlaku dalam sesebuah temuduga atau wawancara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hasil karya Asmah Haji Omar, iaitu yang pertama, buku Nahu Melayu Mutakhir edisi kelima menggunakan kaedah sistemik fungsional yang sememangnya bersifat maksimalis dalam menerangkan penggunaan bentuk-bentuk bahasa berdasarkan sistem bahasa Melayu serta fungsi bentuk-bentuk itu dalam bentuk nahu seperti prasa, klausa dan ayat. Pada masa yang sama, pendekatan dalam buku ini bersifat elektik, iaitu menerangkan juga aspek-aspek yang relevan dari aliran struktural, medan makna, analisis komponen makna, sosiolinguistik, wacana dan linguistik sejarah. Seterusnya, buku kedua ialah buku Susul Galur Bahasa Melayu. Ini menggunakan pendekatan diakronik iaitu mengaitkan bukti-bukti semasa dengan yang terdahulu. Dari segi perkembangan bahasa Melayu, bukti-bukti berkenaan khusus merupakan bunyi-bunyi yang ada dalam pelbagai dialek Melayu. Dengan cara ini, karya ini dapat memperlihatkan hubungan antara dialek khususnya dari segi sistem bunyi dengan menerangkan persamaan dan perbezaan yang wujud
dan bagaimana gejala-gejala ini dapat berlaku. Dalam hal ini, konteks masa dan tempat mempunyai peranan yang sangat penting. Perbandingan yang seperti ini dapat memberi gambaran tentang apa yang berlaku dalam sejarah, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu.